and Assalamualaikum everyone. It's me, Pira Tahir. Welcome back to my channel. So, hari ni Pira mau bagi cerita pasal pembunuhan Julie Peterson yang kena request sendiri oleh adik Pira. Dia lama saya request tapi baru hari inilah Pira mau buat. Julie Peterson yang lahir pada tahun 1967 di Durham, England. Si Julie ini merupakan ibu kepada 4 orang anak daripada 3 orang lelaki yang berbeza. Maksudnya 4 orang, 2 ni satu bapa, ini satu bapa, ini satu bapa lagi. Jadi 4 orang anak, 3 orang lelaki macam tu. Masa si Julie masih baby dan abang dia Michael Peterson umur 3 tahun, mama diorang meninggal disebabkan kanser otak dan bapa dia hilang entah ke mana. Disebabkan tu diorang diambil oleh kerajaan dan diletakkan dekat rumah anak-anak yatim. Disitulah diorang membesar, disitulah diorang semakin tahu yang diorang ni cuma ada satu sama lain, bergantung satu sama lain. Dan si Michael Peterson, abang dia, tahu yang dia ada tanggungjawab kepada adik dia si Julie Peterson. Semakin si Julie tu meningkat dewasa, orang nampak dia dari luar macam Mungkin si Julie Peterson ni meningkat dewasa, orang nampak dia dari luar, dia macam satu orang perempuan yang happy, everything is okay with her life. Tapi sebenarnya tidak, dia ada depression. Dan dia ada dibagi ubat depression dari doktor lah kan, untuk atasi dia punya depresi. Tetapi dia tidak minum ubat tu, dia lebih prefer untuk minum-minum arak, ambil ubat-ubat yang tak tentu untuk atasi depression dia sampai dia jadi addicted dengan benda-benda tu. Si Julie ni alkoholik dan dia addicted dengan ubat-ubatan yang tak tentu tu. Kerajaan ambil anak-anak dia dan letak anak-anak dia dekat rumah anak-anak yatim. Walau macam mana pun, walau anak dia sudah diambil dan diletakkan rumah anak-anak yatim tu, si Julie tetap try untuk jadi mama yang terbaik. Setiap kali dia datang jumpa anak-anak dia, dia akan on time. Dia tidak akan lambat dan dia tidak akan pernah miss pun untuk jumpa anak-anak dia. Si Julie ni ada satu habit lagi, dia suka berpindah randa dari satu tempat ke satu tempat, dari satu tempat ke satu tempat macam tu. Dan dia ada boyfriend nama dia Alan Tyler. Relationship si Alan dengan si Julie ni memang sangat-sangat lama sudah, sampai dorang ada satu orang anak dan dorang tinggal di satu apartmen yang sama. Si Alan ni pun alkoholik juga, tapi dia tidak teruk macam si Julie. Yang si Julie sampai kadang-kadang seminggu ada dalam 5-6 kali pergi minum-minum macam tu. Si Alan tidak. Sampai pada April 1998, si Julie decide untuk keluar daripada rumah, pergi bar, minum-minum satu orang dan tidak pernah balik. Masa mula-mula si Julie tiada balik tu, si Alan rasa macam mungkin macam sebelum-sebelum ni. Sebab pernah juga si Julie ni nak balik beberapa hari, lepas tu tiba-tiba je balik dalam keadaannya okey, baik, begitu saja. Jadi si Alan kasih biarlah. Sampai pada tarikh yang sepatutnya si Julie ni ambil ubat depression dia tidak datang. Dan dia sepatutnya jumpa anak-anak dia dekat rumah anak-anak yatim pun dia tidak datang. Si Alan tahu ada something wrong yang jadi dengan si Julie. Sebab apa? Kan Pira cakap tadi, si Julie ni try untuk jadi ibu yang terbaik kepada anak-anak dia dan dia tidak pernah miss pun untuk jumpa anak-anak dia. Disebabkan tu, si Alan decide untuk report polis kehilangan si Julie ni. Time dia report, dia bagi tahu polis yang sebelum ni pun si Julie pernah tak balik beberapa hari, lepas tu tiba-tiba balik. Jadi polis pun fikir mungkin macam tu juga, nanti tiba-tiba baliklah tu macam tu. Walaupun macam tu, polis tetap juga mencari si Julie. Sebab si Alan ada bagi tahu juga yang si Julie ni alkoholik, dia ni ada depres, dia addicted dengan ubat-ubatan tu. So, polis conclude yang si Julie ni mungkin tidak akan ditemukan dalam keadaan hidup. Polis buat andaian yang mungkin si Julie ni mabuk teruk, lepas tu terjatuh ke di mana-mana, tercederakan diri sendiri, lepas tu meninggal. Atau polis tidak juga menolak andaian sekiranya si Julie ni sebenarnya bunuh diri sebab dia kan depression. Disebabkan andaian polis macam tu, dorang fokuskan untuk cari di sungai-sungai, hutan-hutan, semak-semak begitu. Untuk, yalah, possibly untuk orang bunuh diri atau terjatuh kan macam tu. Sampai pada awal Mei 1998, lebih kurang dalam sebulan lah si Julie hilang dan masih tidak ditemui ni. Polis perbesarkan lagi pencarian, diorang bawa turun satu unit dengan anjing pengesan. Unit yang baru turun ni ada satu ketua unit dengan anjing pengesan dia namanya Tyler. Si Tyler ni memang dilatih untuk hanya hidu bau manusia sahaja, bukan bau bangkai haiwan atau bangkai apa-apa yang lain. Hanya manusia sahaja yang dia cium, yang dia boleh hidu. Jadi satu malam masa pencarian dorang cari di darat. Si ketua unit dengan anjing dia si Tyler tu cari di darat. Tiba-tiba anjing dia tu lari pergi satu pagar rumah. Lepas dia hidu-hidu dekat pagar rumah tu, dia garit-garit dekat pagar rumah.
Si ketua unit ni pun pergi dah tempat anjing dia. Lepas tu kan pagar, dia tak nampak. Dia cuma boleh kasih masuk tangan dia aja dalam pagar tu. Dia macam raba-raba di sana. Terus dia terpegang satu beg plastik. Dia buka beg plastik tu, terus terhidu satu bau yang sangat teruk. Sudah dia terhidu begitu, dia decide untuk ambil anjing dia, letak anjing dia dalam kereta, and then dia balik lagi pergi pagar rumah tu. Sampai dia di sana, ada satu perempuan tua yang keluar daripada rumah tu, kira macam pagar rumah dia lah, betul kan? Dia keluar, dia bagi tahu dengan polis tu, ketua unit tu, dia cakap, situ tidak apa-apa, cuma kemarin ada lelaki muda pergi sana buang sampah, bilangnya itu anjing mati, dia cakap macam tu. Dengan penjelasan perempuan tua tu, si ketua unit ni minta izin lah dengan perempuan tu untuk masuk dan cek di belakang tu. Dikasih masuk, dia cek, dia pergi ambil tu plastik sampah. Dalam plastik sampah tu ada sarung bantal yang sudah berdarah-darah. Dalam sarung bantal tu ada daging dan tulang-tulang. Kan bila cakap anjing dia tadi tu, si Tyler, dilatih hanya untuk hidup bau manusia. Disebabkan tu, si ketua unit ni decide untuk ambil tu daging-daging dan tulang-tulang tu untuk disiasat. Dan hasil siasatan menyatakan bahawa itu adalah daging-daging dan tulang-tulang manusia. Dan manusia itu adalah Julie Peterson. Tapi itulah yang kena confirm tu hanyalah daging-daging dan tulang-tulang si Julie Peterson. Bermaksud kepala, dua tangan, dua kaki dia masih lagi belum kena jumpa. Lepas dapat confirm yang itu adalah si Julie Peterson, cerita pasal dia ni terus boom. Terus keluar berita, keluar newspaper, dan satu newspaper sampai pergi tempat sekumpulan lelaki yang duduk-duduk minum-minum di bar. Diorang baca newspaper tu, diorang terus tahu siapa pembunuh sebenarnya. Diorang tahu siapa pembunuh sebenarnya, terus pergi report polis. Diorang bagi tahu pembunuh sebenarnya adalah David Harker. Si David Harker ni jobless, jadi dia banyak sangat masa untuk duduk-duduk lepak-lepak minum-minum dekat bar tu. Dan orang cakap dia ni kalau dengan kawan-kawan lelaki dia suka temberang, sembang tinggi melangit, lagi-lagi kalau dia semabuk teruk. Tapi kalau dengan perempuan, dia jadi baik, lembut, sopan, romantik, gentleman lah dengan perempuan. Mungkin sebab itulah si Julie ni terperangkap juga dengan dia. So, mau dijadikan cerita, beberapa minggu sebelum penemuan daging-daging dan tulang-tulang si Julie tu, si David ada pergi bagi tahu kawan dia yang dia sudah bunuh satu orang perempuan nama Julie. Tapi masa tu dia mabuk, dan macam Pira cakap sebelum ni, dia kalau bercakap suka temberang. Tidaklah satu orang kawan dia pun percaya apa yang dia cakap. Lepas dapat info daripada sekumpulan lelaki tu, polis terus dapatkan warrant geledah dan diorang terus pergi rumah si David. Sampai rumah si David, diorang ketuk-ketuk pintu, tak kena buka. Jadi sebabkan diorang sudah ada warrant geledah, jadi diorang ada hak untuk pecah masuk rumah si David tu. Baik saja diorang dapat masuk rumah si David tu. Di rumah si David tu darah di mana-mana. Memang merata-rata setiap sudut rumah tu memang ada darah. Diorang turun lagi pergi basement, di sana lagi darah dalam jumlah yang sangat banyak. Dan ada juga pisau-pisau, peralatan-peralatan tajam di sana. Disebabkan rumah si David tu sudah terang lagi bersulu, memang crime scene, so polis call tim forensik untuk datang pergi sana. Sepanjang tim forensik berada di rumah si David tu, polis pergi cari si David, dan polis tidak ada halangan dan tak susah untuk cari si David. Sebab apa? Sebab dia di penjara sudah. Dia di penjara bukan sebab dia serah diri atas pembunuhan si Julie ni, tidak. Dia di penjara sebab mencuri. Pas dapat tahu yang si David ni memang di penjara sudah, jadi polis terus siasat dia. Dan si David pun memang sangat-sangat bekerjasama. Dia memang sangat-sangat transparan dengan doktor. Dan dia mengaku dengan polis yang memang dia yang bunuh si Julie Peterson. Dia bagi tahu polis yang konon-konon malam tu dia di bar minum-minum. Lepas tu nampak si Julie pun minum-minum. Sudah diorang ternampak bertentangan mata macam tu. Diorang menguratlah satu sama lain macam tu. Terus si David bawa si Julie pergi rumah dia. Sampai di rumah dia, diorang berhubungan intim. Si Julie tidur, si David bangun pergi toilet. Keluar daripada toilet tu dia nampak seluar ketat si Julie. Bila dia nampak seluar ketat si Julie tu, terus rasa macam membuak-buak rasa untuk membunuh dia tu. Keluarlah macam dark side dia begitu. Terus dia ambillah seluar ketat si Julie tu, terus pergi cekik si Julie sampai si Julie meninggal. Lepas si Julie meninggal, dia terus bawa si Julie pergi basement rumah dia. Di sana dia potong cebisan paha si Julie. Dia bawa naik pergi dapur dia di atas. Dia potong-potong kecil-kecil. Lepas tu dia goreng. Lepas dia goreng, dia tabur dekat atas pasta dia. Dia makan. Dia makan pasta dengan daging paha si Julie. Dia buat ni bukan sekali.
berkali-kali selama 2 minggu dia simpan si Julie di basement rumah dia tu. Jadi selama 2 minggu tu dia turun naik basement dapur untuk ambil cebisan daging si Julie. Naik pergi dapur, goreng lagi, makan lagi, macam tu. Sampai lepas 2 minggu tu dia keluarlah ni konon-konon daripada rumah dia. Jiran dia tanya, bau apa yang keluar daripada rumah dia tu teruk sangat. Dia cakap macam tu, jiran dia cakap macam tu. Disebabkan dapat pertanyaan daripada jiran dia macam tu, di sanalah si David decide untuk buang lagi beberapa daging si Julie tu dengan tulang-tulang di rumah perempuan tua yang tadi kena jumpa tu. Dia memang sangat-sangat angkuh, sangat-sangat sombong dengan apa yang dia buat ni. Sampaikan, rumah dia tu sikit pun dia nak kasih bersih. Darah di mana-mana, dia langsung tiada niat pun untuk kasih bersih. Dia memang mau bagi tahu dia pembunuh si Julie Patterson. Walaupun si David ni sangat-sangat transparent dengan polis, dia sangat-sangat jujur semua tu, dia tetap nak mau bagi tahu polis di mana dia simpan atau buang kepala, 2 tangan dan 2 kaki si Julie. Dengan pengakuan si David tu, walaupun dia nak bagi tahu di mana dia buang atau simpan sebahagian lagi tubuh si Julie yang akan dia jumpa tu, polis tetap juga lakukan pencarian. Polis tetap cari di mana-mana tempat yang possible untuk si David ni buang sebahagian daripada tubuh si Julie tu, tapi tidak pernah kena jumpa juga. Abang si Julie, si Michael Patterson tu sampai mencari sendiri. Dia gali hutan, gali di mana-mana lah tempat yang si David mungkin berkemungkinan tinggi untuk buang atau tanam sebahagian tubuh daripada adik dia tu. Lepas si David sudah mengaku dan dia dibicarakan di mahkamah dan dia didakwa atas pembunuhan yang tidak disengajakan. Sebab dia ni ada mental illness dan dia sakit jiwa. Masa hukuman dia tu dinyatakan, polis ada cakap yang si David ni adalah seorang pembunuh yang sangat-sangat jahat dan sangat-sangat berbahaya. Lepas dengar apa yang hakim cakap tu, dia terus cakap dengan hakim, thank you. Dia anggap itu adalah satu pujian untuk diri dia. Walaupun si David ni didakwa atas pembunuhan yang tidak disengajakan, dia tetap dipenjarakan seumur hidup di penjara yang biasa. Mula-mula dia ni mau dipenjarakan dekat penjara yang untuk orang-orang yang ada mental illness, untuk orang-orang yang sakit jiwa kan. Tapi disebabkan dia ni sangat-sangat bahaya dan sangat-sangat jahat, dia dipenjarakan dengan orang-orang yang biasa, orang-orang penjara yang biasa. Walaupun si David tu sudah dikenakan hukuman penjara seumur hidup, si Ellen tetap rasa macam tak boleh terima kematian girlfriend dia ni. Dia rasa macam separuh jiwa dia pun mati ikut si Julie macam tu. So dia decide untuk bunuh kawan dia, si John Morrison. Alasan atas dia bunuh si John Morrison ni adalah supaya dia boleh masuk penjara dan diletakkan di sel yang sama dengan si David, so dia boleh balas dendam macam tu. Tapi guess what? Dia dipenjarakan seumur hidup di penjara yang berbeza daripada si David. Sia-sia aja dia bunuh kawan dia macam tu. Sia-sia juga dia masuk penjara seumur hidup. Lepas begitu, lepas dia dapat penjara seumur hidup dalam penjara yang berbeza dengan si David, dia depres lagi dan dia bunuh diri di penjara. Mula-mula Pira ada cakapkan yang si Julie ada 4 orang anak daripada 3 orang lelaki. Satunya si Ellen lah. Yang kedua lagi Freddie Newman. Si Freddie ni pun dia rasa kehilangan juga atas kematian si Julie. So dia tulis surat merayu dengan si David untuk bagi tahu di mana lagi bahagian tubuh si Julie yang dah kena jumpa tu. Si David terima surat tu dan dia memang balas. Dia balas dengan ejekan. Dia mengolok. Dia rasa macam dia mau bagi tahu si Freddie yang dia happy ada orang menderita atas perbuatan dia macam tu. Dan dia berteka-teki lagi di mana dia letak sebahagian lagi tubuh si Julie. Lepas dapat surat daripada si David tu, beberapa lama lah lepas tu, si Freddie Newman pun depressed, dia pun bunuh diri. Bayangkan guys, gila ya si David ni. Dia punya case ni, dia bunuh 1 orang saja, si Julie Patterson. Tapi disebabkan pembunuhan dia ni, total kematian adalah 4 orang. 1, si Julie Patterson yang memang dia bunuh. 2, si John Morrison yang si Ellen pergi bunuh. 3, si Ellen sendiri bunuh diri. 4, si Freddie Newman yang salah satu orang juga yang dah boleh terima kematian si Julie ni. So I think that's it for my video today. Macam biasalah, jangan lupa like, share and subscribe. Kamu boleh komen juga di bawah kalau kamu ada apa-apa idea criminal case yang lain untuk Pira bercerita juga dengan kamu. So yeah, I see you on my next video. Bye.